Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, Yang amat berhormat Datuk Seri Menteri Besar Pahang dan Yang berhormat ahli-ahli Dewan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah keizanannya maka dapat kita bersama-sama di dalam Dewan yang mulia pada hari ini. Ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan yang menyentuh portfolio saya, iaitu jawatankuasa perpaduan kebajikan masyarakat, pembangunan wanita dan keluarga negeri Pahang. Di kesempatan ini juga saya ingin menyembahkan setinggi-tinggi junjung kasih ke sisi ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang, Tengku Mahkota Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang telah menyempurnakan titah diraja yang pada hemat saya sebuah titah yang komprehensif mencangkupi segenap aspek dalam memastikan urus tadbir negeri ini berjalan dengan baik. Menjunjung kasih juga kerana ke bawah duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja telah menghargai inisiatif-inisiatif kebajikan yang telah dilaksanakan di bawah jenama Pahang Pride ataupun Kebanggaan Pahang. Datuk Seri Yang Pertua, Almarhum Tunku Abdul Rahman pernah berkata, kita semua adalah rakyat Malaysia dan kemerdekaan inilah yang menyatukan kita. Ingatlah bahawa toleransi adalah kekuatan kita sebagai rakyat dan bangsa. Oleh itu, Yang berhormat Datuk Seri Pertua, negeri Pahang juga terdiri daripada masyarakat majmuk, memerlukan integrasi yang kukuh dan perpaduan yang utuh untuk terus membangun menjadi sebuah negeri maju yang unik dan disegani. Justru perpaduan dan integrasi tidak boleh dilupakan bagi menjayakan segala perancangan pembangunan yang telah direncana. Untuk itu, beberapa perkara telah dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Perpaduan Negeri Pahang. Antaranya ialah kita telah menambah bilangan kawasan rukun tetangga dari 547 KRT di tahun 2021 kepada 552 KRT setakat 22 Mac 2022. Kita juga manakala bilangan skim rondaan sukarela SRS pada ketika ini adalah sebanyak 469 SRS. Kita optimis terhadap pertambahan bilangan KRT dan SRS pada tahun 2022 berdasarkan situasi semasa negara yang kini memasuki fasa peralihan ke endemik. Dan bagi memperkasakan rukun tetangga, Kerajaan Persekutuan dan juga dengan kerjasama Kerajaan Negeri telah merangka Plan Pemerkasaan Kepimpinan Komuniti Rukun Tetangga 2021-2030 bagi melaksanakan 4 agenda gerak kerja, iaitu gerak kerja KRT sejahtera, gerak kerja KRT selamat, gerak kerja KRT bersih dan indah serta gerak kerja KRT sihat. Bagi merealisasikan inisiatif ini dan sebagai menghargai peranan KRT dalam mendukung agenda perpaduan dan budaya sukarelawan, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan geran sejumlah RM6,000 kepada setiap KRT yang melibatkan jumlah sebanyak RM3,312,000 bagi keseluruhan 552 KRT di seluruh negeri Pahang. Penyerahan geran ini telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar pada 23 bulan Mac 2022 di Bentong baru-baru ini. Datuk Seri Yang di-Pertua, usaha pengukuhan perpaduan adalah menjadi tugas setiap warga demi memastikan kehidupan yang selesa. Dengan kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Mentadbir Negeri Pahang, diyakini bukan sahaja mampu mengekalkan iklim perpaduan semasa, malah menambah baik ke tahap yang jauh lebih baik. Datuk Seri Yang di-Pertua, bagi portfolio kebajikan pula, bagi tahun 2022, Kerajaan Negeri telah memperuntukkan perbelanjaan yang agak besar bagi melaksanakan inisiatif kebajikan bagi rakyat secara keseluruhan. Kira-kira RM21,815,000 telah diperuntukkan untuk dimanfaatkan oleh kesemua kumpulan sasar, antaranya golongan orang kurang upaya, yang mana telah diperuntukkan RM745,000 kepada 52 pertubuhan pemulihan dalam komuniti PPDK bagi meningkatkan potensi pemulihan OKU dan mengelakkan kecacatan menjadi lebih teruk. Selain daripada sumbangan one-off sebanyak RM250 diberikan kepada 300 orang penyelia
dan petugas PPDK di seluruh negeri Pahang. Begitu juga dengan penubuhan Majlis Penasihat OKU yang telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan dilihat sebagai mekanisme penting dalam pelaksanaan pelbagai program dan dasar berkaitan OKU. Inisiatif yang dirangka khusus bagi warga emas pula. Kita telah mendengar penjelasan baru-baru ini daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri berkenaan dengan Pahang Pride Kasih ataupun kad kesihatan warga emas yang mana telah diperuntukkan sebanyak RM10 juta dan telah pun dilancarkan pada 18 Januari yang lalu di daerah Rompin. Agihan untuk fasa 1 melibatkan 9,009 orang penerima bantuan warga emas JKM, manakala fasa 2 melibatkan 8,991 penerima daripada 42 kawasan Dewan Undangan Negeri yang akan diuruskan oleh wakil-wakil Yang Amat Berhormat Menteri Besar di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri. Dan saya kira saya boleh berkongsi berita gembira dengan ahli Dewan apabila semalam dalam mesyuarat kerajaan Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah bersetuju untuk kita menambah lagi 4,200 penerima bagi program fasa 3 kad kesihatan warga emas ini yang akan membabitkan peruntukan sejumlah ringgit Malaysia 2.1 juta. Agihan kad fasa 1 telah pun mula dibuat dan fasa 2 akan dimulakan insya-Allah pada bulan April, hujung bulan April insya-Allah. Selain daripada itu, kerajaan negeri juga memperuntukkan sebanyak 150,000 kepada jawatankuasa pembangunan warga emas negeri bagi pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan warga emas di setiap daerah. Kita juga tidak tinggal kebajikan kanak-kanak kita melalui Majlis Perwakilan Kanak-kanak Pahang, penarafan bintang taska yang mana peruntukan RM350,000 telah diberikan, dan juga tahun ini kita akan meneruskan bantuan peranti digital kepada anak-anak penerima bantuan JKM yang akan mengambil peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia dan juga kepada penghuni 4 institusi JKM yang mana ianya membabitkan peruntukan sebanyak RM2.2 juta iaitu 1,500 buah peranti digital. Datuk Seri Yang Di-Pertua, wanita Malaysia membentuk 48.5% daripada keseluruhan 32.7 juta rakyat Malaysia. Manakala di Pahang, wanita mewakili 47% daripada keseluruhan 1.67 juta penduduk negeri Pahang. Justru tidak dapat dinafikan sekiranya potensi mereka diupayakan sepenuhnya, wanita boleh menyumbang dan menyertai usaha-usaha pembangunan negara dan negeri dalam aspek ekonomi, politik, budaya dan sosial dengan lebih efektif. Berdasarkan laporan berkaitan jurang gender dalam dan luar negara, banyak lagi yang kita perlu perjuangkan. Menurut World Economic Forum WEF 2020, didapati Malaysia berada di tangga ke-104 daripada 153 buah negara dan berada di tangga ke-9 dalam kalangan negara ASEAN. Ini merupakan salah satu indikator untuk kita melihat pencapaian wanita dalam negara. Manakala di negeri Pahang, skor indeks jurang gender Malaysia MGGI 2020 bagi indikator sub-indeks peluang dan penyertaan ekonomi mengikut negeri 2020, Pahang merupakan antara 4 negeri tertinggi dengan skor 0.761 yang menunjukkan penyertaan wanita Pahang yang begitu aktif dalam sektor ekonomi. Di negeri Pahang, pelbagai inisiatif telah dirangka bagi memperkasa wanita sebagai nadi yang menjadi penyumbang penting dalam pembangunan negeri. Untuk ini, kerajaan negeri telah merangka pelbagai inisiatif bagi mencapai matlamat ini, antaranya, pertama, bagi merungkai isu-isu berkaitan wanita termasuk isu diskriminasi gender serta semua aspek pembangunan wanita, ianya diperhalusi dalam dasar dan plan tindakan wanita Pahang secara komprehensif. Di PTWP ketika ini di peringkat editing dengan izin, proofreading dan designing yang dijangka siap pada Mei 2022, yang mana akan memperincikan pelbagai program bermanfaat kepada wanita dalam semua sektor dan kategori tanpa mengira bangsa. Bagi tujuan pelaksanaan program-program di bawah DPTWP ini, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM1 juta setahun sehingga tahun 2026.
Bagi program pembangunan ekonomi wanita, kita akan memfokus kepada usahawan kecil ibu tunggal melalui program Anggun Niaga. Tawaran untuk permohonan telah dibuka sehingga 28 Februari 2022 yang lepas. Sesi temuduga akan dilaksanakan bagi memilih 280 orang usahawan kecil ibu tunggal yang layak daripada 670 permohonan yang diterima. Kita juga maklum tentang program yang dikenali sebagai program Cakna Suri, iaitu program ujian mamogram secara percuma. Bagi program ini, kira-kira 49.7% daripada kuota yang telah diperuntukkan, iaitu seramai 2,982 orang wanita dari seluruh negeri Pahang telah pun mendapat manfaat daripada inisiatif ini dalam tempoh 6 bulan bermula Oktober 2021 sehingga Mac 2022 melalui program Anak Kebanggaan Pahang. Walaupun saya telah menjawab soalan wakil daripada Bukit Ibam, saya ingin menambahkan sedikit. Kerana program ini saya kira merupakan satu program yang boleh dikira sebagai program wow factor, ya, yang diwujudkan khas bagi menghargai anak kelahiran Pahang yang lahir pada tahun ini seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dalam Belanjawan Pahang 2022 pada Disember tahun lepas. Setakat 29 Mac tahun ini, pihak Rustia telah menerima sebanyak 3,810 permohonan. Dan saya ingin menyentuh tentang selain daripada menerima barangan, ya, untuk ibu dan bayi, kita ada skim akaun simpanan Ainuri dengan kerjasama Bank Kerjasama Rakyat Malaysia, dan kita juga bekerjasama dengan pihak Bank Rakyat seperti mana saya telah sebut, dan juga Jabatan Perhutanan untuk mewujudkan program Laman Pahang Pride yang dijangka 25,000 pohon pokok akan ditanam pada tahun ini mewakili setiap bayi yang dilahirkan dengan kos keseluruhan ringgit Malaysia 250,000. Bagi program ini, kita telah menyediakan lokasi. Sebelum ni saya tak ada sebut, jadi hari ini saya nak sebutkan lokasi-lokasi yang telah pun dikenal pasti. Di Cameron Highlands di Sungai Terla dengan keluasan 9.27 hektar. Di Lipis di HSK Sungai Ketih 10 hektar. Di Raub HSK Tersang 4 hektar. Jerantut di HSK Som 1 hektar, dan kita sedang kena pasti tambahan tempat lain. Di Indra Mahkota di Taman Bandar 14 hektar. Di Kuantan di 2 lokasi, iaitu HSK Bukit Galing 3 hektar dan di Taman Tasik Lestari 4 hektar. Di Paya Besar di Pasir Puteri Sungai Lembing 1 hektar. Di Pekan di Pantai Tanjung Selangor dan Pantai Serandu 2 hektar. Di Maran di HSK Telemong 1.7 hektar, Kuala Kerau di Gunung Senyum 3 hektar, Temeloh di HSK Lakom 8 hektar, Bentong di Lentang, Bera di Tapak Ramsar 2.9 hektar dan Rompin di HSK Mencali 5 hektar, yang menjadikan keseluruhan Laman Pahang Pride ini keseluruhannya berkeluasan 69.47 hektar. Dan saya melihat bahawa program ini telah mendapat liputan yang sangat meluas dan telah mendapat sambutan yang sangat baik daripada rakyat negeri Pahang. Datuk Seri Bertua, selain itu Kerajaan Negeri Pahang turut berkolaborasi bersama dengan Pejabat Pembangunan Wanita Negeri bagi melaksanakan beberapa inisiatif baru pada tahun ini, termasuklah penubuhan sukarelawan skuad wajah yang mana setakat Disember 2021 seramai 9,603 orang ahli skuad wajah telah direkodkan bagi negeri Pahang. Dan kita juga telah menjayakan sambutan Hari Wanita 2022 Negeri Pahang pada 8 Mac 2020 secara online dengan mengadakan webinar bertajuk Saksama Bersama Gender Equality Today for a Sustainable Tomorrow yang dihadiri kira-kira 600 wanita Pahang secara atas talian. Sepanjang tahun 2021, 17 NGO telah diluluskan di negeri Pahang sebagai peruntukan bantuan khas perbendaraan NGO yang melibatkan peruntukan sebanyak RM228,000. Mereka diberi peluang untuk melaksanakan program yang diperuntukkan tersebut sehingga tahun ini. Datuk Seri Yang Bertua, saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang begitu mengambil berat dan memahami dilema yang ditanggung oleh kaum wanita,
melalui inisiatif yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini. Dua perkara yang menarik perhatian saya dan wanita Pahang adalah pertama, memperkasa institusi hakim di bawah Mahkamah Syariah bagi mempercepatkan proses penceraian yang panjang yang kadang-kala boleh memudaratkan pasangan yang ingin bercerai. Dan kedua, memperkenalkan Akta Pembiayaan Keuangan yang mana pihak bank boleh membekukan akaun bank suami atas arahan mahkamah berkaitan nafkah dan lain-lain tuntutan melibatkan keuangan ketika bercerai. Pihak bank juga dibenarkan membuat bayaran daripada akaun suami yang telah dibekukan tersebut terus kepada isteri. Kaedah ini dikenali sebagai kaedah hiwalah dan ianya pasti akan dapat menyelesaikan banyak masalah wanita, khususnya wanita yang telah bercerai, Datuk Seri Pertua. Datuk Seri Pertua dan ahli-ahli yang berhormat, pelibatan serta sumbangan kaum wanita amat diperlukan dalam membantu kerajaan membangunkan negeri. Wanita harus mempunyai rasa tanggungjawab, meningkatkan keupayaan dalam memajukan diri dalam apa jua bidang yang diceburi. Bagi menempatkan diri di dalam arus perkembangan semasa, menguasai teknologi adalah satu langkah yang tepat bagi wanita membina kerjaya. Wanita perlu menghadapi perubahan dalam cara bekerja seiring dengan perubahan digital dan ekosistem seterusnya dapat memacu ekonomi keluarga dan negara tanpa mengabaikan tugas dan tanggungjawab sebagai isteri dan ibu. Oleh kerana peranan dan komitmen wanita sangat tinggi dalam melaksanakan apa jua agenda pembangunan yang diamanah, kerajaan negeri melalui Pelan Tindakan Wanita Pahang yang saya sebutkan tadi, memperincikan keperluan wanita dan peluang yang perlu diberikan kepada mereka, terutamanya dalam bidang ekonomi dan pembuat dasar bagi memastikan mereka kekal relevan dan terus memberi sumbangan. Datuk Seri Yang Dipertua, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih saya kepada semua ahli yang berhormat yang seperti mana saya sebutkan tadi banyak menyentuh tentang kebajikan, ya, khususnya dan kita memang fokus kepada kebajikan oleh kerana kita masih lagi dalam pandemik COVID-19 dan saya telah menyebutkan jumlah yang telah kita belanjakan secara keseluruhan yang untuk bantuan prihatin Pahang sahaja 31 juta, Datuk Seri Pertua. Jadi sebagai pemimpin dipilih oleh rakyat, setiap dari kita telah melalui dan mengutip pengalaman yang berharga sebagai yang berhormat dan kita juga seharusnya merasa bertuah kerana di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail sebagai Menteri Besar, negeri kita ini kita harus terus menyayangi negeri kita supaya ianya terus aman dan makmur. Saya boleh katakan bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah memimpin kita dengan izin Datuk Seri Pertua lead by example, kepimpinan melalui teladan. Dan saya juga boleh mengatakan bahawa beliau sentiasa mengajak kita semua menjadi a rainbow in someone's cloud. Menjadi pelangi apabila orang lain berada di awan yang mendung. Itu adalah satu pepatah bahasa Inggeris, Datuk Seri Pertua. Try to be a rainbow in someone's cloud. Saya rasa itulah yang telah dilaksanakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan semua kita yang ada di dalam Dewan ini. Dan rasa bangga sebagai rakyat Pahang ini sewajarnya lah kita terapkan di jiwa dan kita sematkan di hati setiap warga di negeri bertuah ini. Program-program Pahang Pride Kid, Pahang Pride Kasih, Pahang Pride Student dan nanti ada Pahang Pride Teen, ya, adalah cetusan ilham Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebagai manifestasi sebuah kerajaan negeri yang sentiasa cakna dan prihatin terhadap semua golongan lapisan masyarakat di negeri Pahang yang mahukan kita semua berbangga menjadi anak Pahang. Semua ini hanya akan dapat dilaksanakan dengan political will, kesungguhan melaksanakannya dan kebersamaan pemimpin dan rakyat yang diperolehi dari mandat selepas PRU yang ke-14. Saya yakin dan percaya rakyat negeri ini akan terus memberikan kepercayaan kepada Kerajaan Barisan Nasional untuk menerajui negeri ini pada PRU yang ke-15. Berdasarkan perkembangan politik negara mutakhir ini, PRU mungkin akan diadakan dalam masa terdekat dan barangkali ini juga adalah sidang Dewan Negeri Pahang yang terakhir. Segala kemungkinan itu tidak boleh kita tolak. Jika dayung sudah di tangan dan sampan sudah di air, mana mungkin berpatah langkah naik ke daratan. Rakyat pasti akan memilih yang mana kaca, yang mana intan.
22 bulan adalah pengajaran, 22 bulan adalah lipatan sejarah hitam yang takkan hilang dari ingatan, dan 22 bulan yang mengajar rakyat erti sebuah kestabilan. Kata pujangga, jangan murah di mulut, mahal di timbangan. Hanya petah menabur janji tetapi tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, track rekod cemerlang Barisan Nasional Pahang dengan hashtag tiada janji, lihatlah bukti telah berjaya memakmurkan negeri ini. Sebelum saya mengundur diri, Datuk Seri Yang Pertua, saya minta supaya kita semua ingat, walaupun Datuk sahabat saya daripada Lancang melancarkan This is Pahang Unlimited, tapi saya nak menambah jugalah, This is Pahang, always a rainbow in everyone's cloud. Saya dengan ini mohon menyokong. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya menjemput